Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat petang. Bersiaran secara langsung di luar kawasan pada hari ini untuk sesi kopi panas di Facebook Richworks dan juga di Instagram Richworks Official. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Tahniah kerana setia menanti, tahniah kerana anda menonton siaran secara langsung sesi kopi panas pada tepat jam 5.30 petang. Saya Nasrul Hadi, Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Saya mengucapkan tahniah kepada anda kerana meluangkan masa untuk menonton sesi pada hari ini. Yang mana saya rasa kita borak-borak santai macam biasa waktu petang ni, macam mungkin tak ada apa nak buat. Mungkin dah selalu sangat tengok, mungkin teruskan konsisten untuk anda menonton sesi pada petang ni. So terima kasih kepada anda kerana setia menunggu dan menantikan sesi pada hari ini. Apa yang nak anda bantu, apa saya nak anda bantu saya, bantu saya, jangan terbantut pula sesi ni. Saya nak anda bagi tahu saya, adakah suara saya jelas? Yang pertama, adakah suara saya jelas? Dan yang kedua, adakah visual saya cantik? Dan tambah yang ketiga, nak bagi tahu, adakah saya punya pemandangan ni sangat menyegarkan mata anda pada hari ini? Kalau segar, tulis itu. Jelas dan segar. Hari ini kita beza sikit. Jelas dan segar. Terima kasih kepada mereka yang menonton di Facebook dan kepada mereka yang menonton di Instagram. Terima kasih. Terima kasih Cik MAJXM baru balik kerja. Dah apa tadi tulis ni? Dah di schedule untuk tengok live pagi petang. Thank you. Good job. Terima kasih jelas dan segar. Hajah Masyarina dari Brunei, student Spire kita. Terima kasih sedang menonton di Facebook. Mereka yang sedang menonton di Instagram, terima kasih. Jelas dan segar, sangat jelas dan segar. Cantik, yes, cantik. Saya di belakang saya ni ada pokok kurma kot. Agak-agak lah. Kurma ni macam kurma saya rasa. Cuma kurma tak berbuah. Kurma Shah Alam lah orang panggil. Ni kat Shah Alam ni. Kami masih di Shah Alam. Cuma kita outside sikit. Kita go out sikit. Tarik nafas macam dekat dalam office je. Macam ni krem pula. So kita sesekali kita pergi kat luar. So dan dah ada pandangan yang lebih jelas lagi. So apa khabar semua? Kami di Richworks, alhamdulillah. Kami akan ada program nak ubah hidup esok. Sangat-sangat excited. Oh yes. Esok adalah hari pendaftaran. So bagi mereka yang dah daftar, tahniah kepada mereka yang dah daftar. Seriously, excited lah nak untuk program NH nak ubah hidup bermula hari Sabtu ni. Cuma esok kita ada pra pendaftaran pada pukul 9 pagi sampai 11 malam. So bagi mereka yang akan join kami untuk sesi pra pendaftaran esok, pendaftaran awal, bukan pra pendaftaran lah, sesi hari pendaftaran awal, sebab kita expect 12,000 peserta akan hadir. So memandangkan kita expect ramai macam tu, so kita pun buka hari pendaftaran awal. So siapa akan join kami esok untuk hari pendaftaran awal, tulis situ esok daftar, tulis situ daftar lah, esok daftar. So program akan bermula pada hari Sabtu sampai hari Isnin 25 hingga 27 Januari. So something yang saya rasa look forward juga. Excited gila lah. Cakap orang sebelah, excited gila. Sebab kita memang betul-betul nak beri yang terbaik untuk program NUH kali ni. Terima kasih Cik Syuhadah Zah. Yes, terima kasih. Esok daftar. Good job. Cik Nani Dekan, jelas. Terima kasih. Okey, kalau semuanya okey, saya nak anda bantu saya. Tolong belanja saya love dengan like sebelum saya share topik pada petang ni. Share love dengan like. Anda di Instagram share love banyak-banyak. Macam tak ramai pula hari ni pelik bila kita bersiaran secara luar ni, jauh-jauh pergi ni, tiba-tiba tak ada pula nak tonton ramai-ramai ni. So sementara tu saya nak anda bantu saya, tolong share live ni kepada lebih ramai orang. Share live ni kepada lebih ramai orang so that lebih ramai orang akan mendapat manfaat daripada live ni. Sebaik manusia adalah mereka yang berkongsi manfaat dengan orang lain. So saya mengharapkan anda terus kongsi manfaat dengan orang lain. Saya dekat luar ni ada satu kafe kat depan ni. Bau dia memang semerbak lah. Tim saya dah sengih-sengih dah. Dah bagi hint dah. Jom Cik Nas kita makan dulu. Relax lah, cakap dengan orang sebelah, relax. Serius lah, bau ni memang tak boleh tahan ni. Bau tak boleh tahan ni. Memang betul-betul bau Cik Gaduh orang kata. Memang betul-betul menusuk kalbu lah. Saya rasa macam bau kambing ni. Bau kambing atau bau steak. Ada western
Ada western grill kat sini. Wow, gempak gila. So buat kita lapar pula petang ni. Terima kasih Tuan Syahrul Amin, penonton setia. Waalaikumsalam. So hari ni kita borak-borak santai, kita tak nak ambil masa lama sangat. Cuma kita nak bagi tahu aktiviti kita lah. Saya akan run kelas EFP hujung minggu depan. So kalau siapa yang berminat nak pergi kelas EFP, mungkin boleh tinggal nombor telefon, mungkin boleh basically bagi tahulah berminat, DM tim kami nak hadir EFP minggu depan dan something like that lah. So kita pun faham anda semua sibuk, kita pun faham anda semua banyak komitmen. So ada waktu anda pun susah nak hadir kelas, so kita okey je. Sebab kalau anda tak hadir, ada orang lain akan hadir. So cakap orang sebelah, kami okey. Cakap orang sebelah, Nasrul okey. Semua okey lah. So saya nak share something pagi ni, petang ni, pagi pula. Banyak sangat live, tak tahu pagi ke petang ke pagi. So sekarang petang. Okey, tepat 5.30 petang, memang betul petang. So topik hari ni adalah kita nak share something. Saya nak share macam mana nak asingkan. Kalau anda buat bisnes, siapa buat bisnes, tulis itu buat bisnes. Kalau anda buat bisnes, kita nak buat something iaitu saya nak kongsikan macam mana nak asingkan duit modal dengan duit untung kalau anda buat bisnes. Ada beberapa kaedah yang mana saya rasa step, langkah yang kalau anda follow, insya-Allah anda akan mudah untuk asingkan duit bisnes dengan asingkan macam mana nak asingkan duit modal dengan duit untung. Kedua-duanya adalah duit bisnes. Tapi bagaimana langkah-langkah untuk anda asingkan duit modal dengan duit untung? Okey, boleh. Adakah anda ready? Anda ready untuk saya share macam mana nak nampak duit modal, macam mana nak manage duit modal tu, duit modal, duit untung. Okey? Ready? Okey, kalau ready tulis itu ready. Tulis itu ready, tulis ready. So kalau dah ready, tulis ready. Okey. Saya nak tunggu berapa banyak orang tulis ready. Terima kasih ramai yang bagi tahu. Anda sedang buat bisnes. Terima kasih. Cik Ila Nurilah, dia akan datang sebagai kru katanya. Okey, bagus. Terima kasih Tuan Syahrul Amin. Dia siap tulis lagi, ready. Yes, okey. So, nombor 1. Tulis itu 1. Tulis 1. Okey, nombor 1. Saya ada berapa poin hari ni? Saya ada 6 poin. Ada 6 poin. So, kita akan go through sangat pantas. Boleh? Okey. Nombor 1, tuan-tuan dan puan-puan, nombor 1 adalah bila anda buat bisnes, pastikan anda mesti ada current account. Account semasa ataupun account semasa. Bahasa Inggeris dia current account. Bahasa Melayunya adalah account semasa. Jangan buat bisnes tak ada account bank. Buat account semasa ni, current account ni buat di bank. Okey? Cerita duit memang ready. Terima kasih. Kalau nak tahu macam mana nak asing duit modal dengan duit untung, anda mesti ada current account. Dan current account ni mesti dibuka di bank. So bila kita sebut pasal buka di bank, kita tak nak anda simpan duit bawah bantal. Ada lagi orang simpan duit menggunakan bisnes, menjalankan bisnes menggunakan duit cash tanpa dia simpan dalam bank. Tapi saya rasa zaman sekarang macam susah sikit lah. Cuma yang isunya adalah, pada pendapat saya adalah mereka buat bisnes menggunakan saving account. Account saving. Account saving tu kita tak nak. Account simpanan. Kita nak elakkan anda run business menggunakan savings account. Kita tak mau macam tu. Cakap orang sebelah, no. No. Cakap orang sebelah, no. Kalau buat business, kita nak anda manage menggunakan current account. Account semasa. Sebab kalau anda guna saving account, anda terhad. Tak boleh nak urus niaga tu terhad. Okey? Boleh faham ni? Sebab kita nak pastikan anda bila ada duit, dia macam ni lah. Kalau anda dapat duit, dapat sales, pastikan anda masuk dalam account bank, so that anda tahu duit ni adalah duit sales, bukan duit sendiri. Faham ke faham ni? Itu poin yang pertama. Poin yang keberapa? Poin yang pertama. Dan poin yang kedua, tulis itu 2. Tulis 2. Okey, tulis 2. Tulis 2. 2. Okey. Okey ke tak ni? 2. Okey. Poin yang kedua adalah macam mana nak tahu nak asingkan duit modal dengan duit untung adalah anda kena basically sangat teliti tentang payment daripada klien. Payment daripada klien. Payment dari klien lah yang akan menentukan sama ada duit tu adalah hasil duit modal ke atau duit untung. Nak asingkan. Okey, maksudnya apa ni? Okey.
Bila kita cerita pasal payment, payment dari klien, kan tadi first point adalah kena ada current account, betul? So bila kita cerita pasal payment daripada klien, anda betul-betul kena track dengan teliti payment daripada klien ni. Dan salah satu cara paling mudah untuk track adalah dapat je payment daripada klien, sama ada cash ataupun apa saja, check ke apa, masukkan dalam account, current account tu. So kita tahu, okay, payment yang masuk ni adalah payment jualan, dan jualan ni sebahagiannya asalnya duit modal, tapi selebihnya adalah untung, hasil daripada sales. Sebab dia akan rolling balik. Duit masuk, klien bagi payment, kita kena tahu yang ini asalnya daripada modal ke atau macam mana. Payment dari klien sila simpan dalam bank, jangan gunakan. Ada orang dia buka kedai runcit kadang-kadang, ada orang buka kedai makan, payment tu masuk poket sendiri, so tak tahu tu duit modal ke duit untung. Sebab kita kena rolling balik. Tu isu dia. Ramai orang dia tidak pandai nak rolling balik duit bisnes. So sebab tu kita nak anda masuk dalam account dulu, dan anda determinkan, okay, ini bahagian duit modal, ini bahagian duit sales, duit untung. So dekat situ baru anda tahu sebenarnya payment klien jangan terus simpan. Bukan simpan dalam duit sendiri, simpan dalam bank. Bagus, Cik Aina Beauty Dija. Okay, ini Dija kosmetik ke apa ni, tak pasti ya. Okay, itu poin nombor 2. Adakah saya sedikit pantas tuan-tuan dan puan-puan? Sebab ada 6 poin. So kita nak anda basically dapat sehabis mungkin poin-poin ni. Boleh saya teruskan? Okay, poin yang ke-3. Tulis situ 3. Okay. Bila cerita pasal 3, santai sikit. Cakap orang sebelah bangun. Boleh juga petang bangun, tu trademark saya. Bangun. Tu selalu saya buat pagi lah. Saya selalu buat pagi untuk bangun, sesi bangun. Tapi ni sesi kopi panas. Kopi saya dekat luar ni tak ada kopi. Tapi kita nama ni masih lagi sesi kopi panas. So 3 adalah payment. Payment apa tau? Duit dari current account ni guna untuk apa? Tadi saya cakap payment dari klien, payment masuk. So sekarang kita cerita payment keluar. So bila anda dah ada current account, anda dapat payment, duit masuk dalam account. Yang ketiga, payment keluar ni. Payment keluar ni macam mana anda uruskan? So of course payment keluar datang dari mana? Duit current account yang anda keluarkan tu. Yang anda keluarkan tu macam mana anda manage? Of course kalau dari segi duit current account ni, dia ada banyak kegunaannya tuan-tuan dan puan-puan. Segala duit perbelanjaan yang anda patut belanjakan, duit keluar, macam mana nak bezakan adalah belanja of course untuk perbelanjaan bisnes semata-mata. Jangan campur adukkan duit bisnes dengan duit personal. Tu yang banyak orang dia memang pening kepala. Kalau anda ada mentaliti yang betul, apa maksud dia mentaliti yang betul? Mentaliti yang betul adalah step pertama tadi kan ada current account. Lepas tu bila dapat terima duit, masuk dalam bank, masuk dalam current account tu. So apa saja duit dalam current account tu, itulah duit untuk bisnes. Macam mana untuk duit personal? Nanti kejap. Jangan campur. That's why kita tahu dalam current account ni, duit ni rolling untuk bisnes. So tak adalah tercampur dengan duit modal. Gunakan untuk generate lebih banyak untung. Faham ke tak faham ni? Faham kan? Maksud saya, jangan guna duit bisnes daripada duit sendiri. Ada orang dia kata, okay, mungkin advance. Yes, advance mungkin director terpaksa gunakan duit dia sendiri untuk tampung bisnes, pembelajaran bisnes. Mungkin bisnes tengah short duit ke, bisnes baru nak up ke. Dan bagusnya, tengok saya tuan-tuan dan puan-puan, kalau bisnes baru nak up, anda bisnes owner, masuk, anda ada duit. Kalau ada supplier, jangan terus bayar ke supplier. Cakap orang sebelah, jangan. Duit tu jangan terus bayar. Kalau anda ni bos, business owner, ada modal, maksudnya nak pump balik duit dalam bisnes, duit anda masuk dulu current account. Daripada current account baru bayar supplier, baru bayar bil, baru bayar gaji, baru bayar nak beli raw material ke, nak beli apa-apa untuk bisnes. Saya ulang balik Kalau anda business owner, baru bisnes nak start ni, kan kita start suruh buka current account. Tujuan dia adalah kalau anda owner,
Ada duit modal, maksudnya bisnes baru nak up, tak cukup duit lagi. Ataupun kadang-kadang tengah bisnes tengah hadapi kesukaran. Anda ada duit. Anda punya duit personal datang dari kocek sendiri. Masuk dulu dalam current account. Masuk dalam current account. Lepas tu baru current account atas nama bisnes yes, amount due from director atau amount due from owner. Pinjam dulu. Bisnes pinjam duit anda. Bahasanya pinjam. So bisnes pinjam duit anda masukkan dalam current account bayar dekat supplier. Jangan owner bayar direct. Dia susah nanti nak kira, susah nak kira. Masuk dulu current account. Bagus Puan Nani Dekan. Terima kasih. Siapa rasa bisnes bukan amount due to director, amount due from director. Kalau due tu bos pinjam duit bisnes. Ini bisnes pinjam duit bos. Faham Siapa rasa bagus sesi pada hari ni, tulis itu bagus. Tulis itu bagus. Okey. Boleh saya teruskan? Boleh saya teruskan untuk poin yang keempat? Boleh? Boleh cakap, kalau boleh tulis itu 4. Tulis itu 4. Kalau saya boleh teruskan poin yang keempat. Okey. Boleh saya teruskan poin yang keempat. Okey. Poin yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan. Poin yang keempat. Okey. Anda di Facebook ada lagi ke tak tu? Macam tak ada komen je. Anda di Instagram sangat aktif komen. Terima kasih. Bagus. Okey, boleh saya teruskan. Terima kasih. Okey. Dekat sinilah kita nak bagi tahu poin yang keempat ni. Yang saya asyik ulang-ulang, saya akan ulang sampai melekat dalam jiwa sanubari, melekat dalam kepala, melekat dalam hati. Poin yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah pastikan anda sebagai business owner ambillah gaji. Ambil gaji. Gaji untuk diri sendiri. So dari situ anda tidak akan tercampur aduk duit modal, takkan tercampur aduk duit untung. Anda kena ambil gaji atas diri anda sendiri. Okey? Senang gila. Cakap orang sebelah, senang gila ambil gaji. Siapa yang biasa pergi kelas saya, dia tahulah. Saya pernah ajar pasal macam mana nak ambil gaji ni. Tapi perkataan gaji ni dia equal dengan komitmen. So macam mana nak tahu ambil gaji adalah komitmen anda. Adalah formula dia. Kita tak cerita hari ni lah pasal ambil gaji ni. Mungkin ada satu sesi saya boleh share lah pasal ambil gaji ni, kalau you all minat nak dengar lah. Mungkin kalau you all minat nak dengar. Okay. So poin seterusnya adalah nombor 4, ambil gaji. Okay. Okay tak okay ni? Okay. Cakap sebelah. Okay. Ambil gaji. Ambil gaji atas diri sendiri. Bagus, saya ni sangat lambat nak faham. Jangan cakap lembab, cuma ambil masa. Kata-kata tu satu doa Cik Nur Razian lazim. Puan, sepatutnya puan ada gambar dengan anak-anak tu. Bukan lembab, cuma ambil masa. Tak apa, jangan risau. Ambil masa dulu. Tim saya ni tiba-tiba muncul. Okey, tak ada hal. Okey, nombor 4. Itu tadi nombor 4. Boleh saya teruskan untuk nombor 5? Boleh 5? Tulis itu 5. Tulis 5. Tuan Ehsan Abrahman, ambil gaji tinggi. Yes. Kalau terpaksa ambil gaji tinggi, kalau mampu, ambil je lah gaji tinggi. Tak ada isu pun. Tapi ukur baju di badan sendiri. Jangan menyebabkan anda ambil gaji tinggi, anda punya cash flow koyak pula. Bahaya Kalau anda nak ambil gaji, pastikan anda jangan cash flow sampai cash flow anda ada kesan kepada bisnes anda. Okey. So tadi nombor berapa? Nombor 4. So sekarang nombor 5. Okey. Nombor 5 ni menarik, tuan-tuan dan puan-puan. Nombor 5 ni menarik. Nombor 5 ni tadi saya ada sebut pasal account. Tapi saya juga nak anda faham pasal nombor 5 adalah, kalau anda dah ambil gaji, tadi kita cerita nombor 4 ambil gaji, betul? Nombor 5, pastikan anda ambil gaji masuk dalam account juga. Masuk dalam account. Masuk dalam account siapa? Masuk dalam account anda. Account savings ataupun current, tak ada isu. Tapi anda sendiri sebagai business owner, sebagai seseorang, kena ada account juga. Tak kisahlah sama ada anda suka account current account ke, anda suka saving account ke. Tapi most of the people, dia ada saving account. So masuk dalam account anda. Jangan ambil cash. Anda sebagai business owner pun jangan ambil cash. Maksudnya sekarang ni, kalau anda ambil gaji, kan saya suruh ambil gaji tadi. So anda dapat gaji, gaji pun masuk dalam account bank. Ambil gaji berapa persen dari sales untuk founder. Ambil gaji, kira komitmen dulu. Saya takkan cerita habis kat sini, sebab ambil gaji dia kena ada satu topik khas. Jangan ambil cash. Sebagai business owner, jangan ambil cash.
Sebagai business owner, jangan ambil cash. Masuk dalam account sendiri dulu. So ikut you lah, nak ada account saving ke, account personal ke. Sama lah tu, account saving ke, account current ke. Yang penting dia masuk account. Sebab apa? Sebab apa saya suruh masuk account juga? Tengok saya. Sebab apa kena ambil masuk account juga? Sebab senang anda nak track. Kalau ambil cash kan susah. Dan kalau gaji, kenapa kena masuk account? This is the beauty of it, tuan-tuan dan puan-puan. Can I speak in English for a while? Okay. Understand? Okay. Kenapa kena masuk dalam account? Sebab anda sebagai business owner, anda sepatutnya kan nak apply loan. Loan apa? Sama ada anda nak apply loan kereta ke, loan rumah ke, anda personal. Kan bagus kalau ada bukti duit tu masuk dalam account. Dan lebih baik kalau kita cerita pasal gaji. Gaji kan kena ambil setiap setiap bulan pada waktu yang sama. Kalau tarikh ambil gaji tu 30 hari bulan, 30 hari bulan lah. Kalau 1 hari bulan, 1 hari bulan lah. Amount due from director, perlukah reimburse back to director? Yes, kena. Cik Faizah, Puan Faizah kena. Kalau bisnes, pinjam duit director, kena pulang balik. Kita cerita pasal gaji dulu. Untuk cantikkan statement, yes, terima kasih Cik Nat Crystal 114. So kalau anda nak apply loan, anda nama personal, pergi dekat bank. Bank tengok, okay, dapat gaji tiap-tiap bulan ni. So bank percayalah anda ada income, nak apply loan anda personal. Kalau ambil cash, macam mana nak nampak tak macam mana asingkan duit modal dengan duit untung? So kita tahu duit modal mana satu, duit untung mana. Sebab apa? Kalau gaji tu consider sebagai itu hak you lah, bukan modal. Dia sebahagian dari perbelanjaan untuk dapat untung. Okey ke tak okey ni? Berat sangat ke topik hari ni? Sepatutnya topik kopi panas ni santai-santai je. Sepatutnya lah. Tapi saya tak pasti adakah berat topik hari ni. Berat ke? Kalau ringan topik hari ni, ringan. Saya nak tahu adakah topik hari ni ringan atau berat. Siapa rasa berat, tulis situ berat. Siapa rasa ringan, tulis situ ringan. So that kita next time tak payahlah share benda yang berat-berat sangat. Sebab petang kot dah kerja satu hari macam dah apa orang kata, dah overload dah. Orang kata apa, motherboard tu dah panas, processor dah meletup-letup nanti. Okey ke tak okey? Terima kasih. Dekat Instagram dia rasa ringan. Bagus. Kalau rasa ringan, tolonglah suruh bagi tahu dengan orang. Tengoklah ni. Orang kata tengoklah live ni. Ramai orang tu, kita punya viewer tak gempak-gempak lagi. Ajak semua orang follow page Richwork ni. Richwork official dekat Instagram dengan FB page Richwork. Ni Tuan Ihsan Abrahman, ambil gaji tinggi, lepas tu bagi pinjam kat company kalau company tak cukup. Okey ke tak? Okey lah juga. Tapi kan bagus kalau in the first place company run dengan baik, dapat banyak sales. Baguslah. Kenapa dekat Instagram rasa ringan, ada yang berat juga. Dekat Facebook rasa berat. Oi, ada orang rasa berat. Oh, okey, pelik lah pula saya. Ada orang rasa berat, ada orang rasa ringan. Pelik. Dekat Instagram banyak kata ringan, dekat Facebook ramai yang kata berat. So macam mana ni? Kita nak buat macam mana ni? Adakah nak buat sesi berlainan? Janganlah, penat nanti. Nak tanya ambil gaji tu dekat untung ke tuan? Yes, ambil gaji dekat untung, bukan dekat modal. Ambil gaji dekat untung, bukan dekat modal. Okey? Setakat ni okey? Boleh saya share poin yang terakhir? Poin yang ke-6? Boleh saya share poin yang ke-6? Poin yang ke-6 boleh saya share? Poin yang ke-6? Kenalah pula dengan ni Richworks. Dia orang sibuk Raya Cina. Raya Cina belum lagi. Kita pun tak sambut Raya Cina lah. Yang bangsa Tionghoa je yang sambut Raya Cina ni. Okey, nombor 6. Boleh nombor 6? Boleh saya sambung? Okey, kalau okey tulis situ 6. Tulis situ 6. Tulis panjang-panjang 6. Okey, tulis situ 6. Okey. Poin yang ke-6, tuan-tuan dan puan-puan. Poin yang ke-6. Okey. Boleh tengok balik Cik Syahbabul Jannah. Anda boleh tengok balik live ni. Ada lagi dekat story ni. Kalau tak boleh tengok dekat Insta, dekat Facebook Richworks, kita tak padam pun lagi. Dekat Facebook Richworks kita tak padam langsung. Boleh tengok balik. Dekat Facebook ni okey ke tak okey ni? Tak ada pun keluar 6 ni. Okey, 6. Last. Poin terakhir. Boleh saya sambung? Okey, poin yang ke-6. Oh, air pancut. Sini ada air pancut tuan-tuan dan puan-puan. Ada air pancut. Dekat tepi tu ada air pancut. Nak tengok air pancut ni.
dekat Instagram. Nampak? Tak ada. Mana tahu tadi? Ada air pancut kat situ. Okey. Okey, poin yang ke-6. Poin yang ke-6 adalah okey. Kalau ada duit balance baki jualan, maksudnya kita dah dekat dalam bank account kita, apa saja dia macam ni lah. Konsep dia adalah kalau kita dah tolak ke tepi modal kita, kita dah tolak semua expenses, kita ada balance. So ada balance ni kita guna untuk apa? Ada dua benda. Balance ni pertama kita guna untuk rolling balik modal, guna balik, dan yang kedua kita simpan. Simpan duit kita. Ada duit simpan atau sorok duit. Yang dalam sesi saya selalu ajar, kita selalu cakap pasal sorok duit. Simpan, ada duit simpan. Kenapa tak boleh habiskan duit? Kenapa kalau kita buat bisnes, sepatutnya kalau ada lebih tu kita punyalah, kira untung, betul? Especially kalau ada anda run enterprise. Tu consider duit anda lah. Tapi dalam bisnes, kalau ada duit lebih, simpan. Kenapa nak kena simpan? Baru nak joli, jangan joli terus. Relax, cakap orang sebelah, relax. Guna untuk rolling modal balik dan juga simpan. Sebab apa? Kita boleh guna ni untuk nak beli stok lain. Rolling modal, kita boleh guna ni untuk expand kita punya bisnes. Kalau kita nak basically nak sorokkan, yes, nyorokkan. Ada duit simpan. Mungkin kita guna untuk invest, nak expand. Mungkin kita nak buka cawangan baru. Ada Datuk Datuk MK Faizal. Wow, thank you Datuk tengok live saya. Terima kasih. Simpan duit tu sebab kita guna banyak benda kita nak guna. Jangan ambil terus joli. Ada orang tadi kata nak joli. Saya dah 4 tahun bisnes, masih tak tahu untung ke rugi. 4 tahun. Datang kelas lah, datang. Kalau boleh lah, kalau rajin datang kelas, cek net research, datang kelas. Saya boleh ajar macam mana nak tahu you punya bisnes ni untung ke rugi. Datanglah kelas EFP ke, kelas cash flow ke, kelas costing ke, mana-mana kelas. Datang je. Tinggalkan nombor telefon kat tim kita, biar tim kita consult. Okey ke tak tu nombor 6 tadi? Simpan duit. So that anda boleh rolling balik duit bisnes tu. Kalau macam kita buat servis, okey, Cik Balkis 3689. Apa benda nombor ni? Boleh pergi beli ke tak ni? Kalau macam kita buat servis, contohnya menjahit, macam mana pula? Simpan duit dululah. Follow balik step saya bagi tadi. Kalau you bisnes menjahit, pastikan you dah tahu you ada duit. You dah rolling modal tu. Basically, dapat sales, pastikan kena asingkan. Meaning kalau ada duit lebih tu, itu duit simpan, fikir. Sama ada, macam saya cakap tadi, kalau ada duit lebih, sama ada you ambil gaji, sama ada you buat jadi rolling modal balik supaya generate lebih banyak. Atau kalau ada lebih sangat, Alhamdulillah, betul-betul lebih, tak perlu guna, simpan. Saya dah WhatsApp tapi tak ada yang reply. Choco Jar Viral, Laila Diana. Okey, dah WhatsApp tapi tak ada yang reply. Okey, team minta tolong. Cik Choco Jar Viral, tolong DM tim kami. DM tim kami, insya-Allah kami akan jawab. Tim tolong check ni Cik Choco Viral, Choco Jar Viral. Okey, tolong. Macam mana nak join tu? Okey, ataupun nak senang tinggal nombor telefon je. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya dah bagi semua 6 poin hari ni. Boleh follow balik dari awal kalau nak tahu. Okey, apa saya nak bantu kalau let's say you all ada minat lah. Mungkin you minat macam mana nak pergi kelas, minat macam mana. Banyak sangat soalan tadi. Banyak soalan kan? Saya cadangkan satu cara lah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab kalau anda DM, PM ni susah kita nak type, nak cakap. Ni kalau nak letak harga apa semua, kita ada cara untuk bantu anda. Apa caranya adalah anda DM tim kami, anda tinggalkan nombor telefon. Biar tim kita call. Tim kita berpengalaman untuk layan anda. Biar kita consult anda secara percuma dulu. Kita call anda, kita akan tentukan, okey, ini situasi ni mungkin patut pergi kelas ni. Mungkin anda ada situasi ni. Contoh macam ada tanya pasal harga produk. Mungkin kena pergi kelas costing dengan pricing saya. Ada masalah tentang urus cash flow, boleh pergi kelas cash flow. Ada semua masalah, mungkin kena pergi kelas EFP. Boleh, Cik Aina Beauty Dija, dia tinggal nombor telefon. Okey, nanti tim kita akan call. So, biar kami consult you melalui phone. Dari situ kita boleh tahu you sebenarnya nak kelas mana. Kita tak nak semua main bagi je. Kita tak nak anda mesti kita salah pilih kelas.
So anda tinggal nombor telefon, tim kita call dan tim kita consult mana yang sesuai. Betul tak betul? Senang. Kita tak nak terus macam, kita bukan nak menjual sangat pun. Kita ada tim kita untuk consult. So tim kita akan consult dengan baik. Anda tinggal nombor telefon, tim kita bercakap dengan anda. Anda bagi tahu, okey, saya ada masalah costing ke, ada masalah tentang tak nampak duit ke, bisnes dah lama. So biar tim kami consult. Kami ada ramai tim yang ni tanya harga. Tinggal nombor telefon atau DM tim kami, Cik Hana Marisa Latif. Tinggal nombor telefon ataupun DM tim kami, nanti tim better call lah. Biar tim kita bercakap dengan anda. Tim kita bagi tahu harga. Saya tak nak cerita harga sini. Saya bukan nak menjual sebenarnya sesi ni. Saya nak share value. Tapi of course kita ada sesi kelas. Tapi kita nak kenal anda dulu. Boleh konsult melalui call. Yes, kita boleh konsult melalui call, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada isu. Biar tim kita call, biar tim kita bercakap dengan anda. So then that's it. Dan kita baru boleh tahu, kita faham you dekat mana situasi you. Cuma pastikan kalau tim saya tak call, bagi tahu saya. Yang itu masalah. Sebab anda yang dah tinggal nombor telefon ni, tiba-tiba tim kita tak call, report kat saya. Sebab saya dah jalankan tanggungjawab saya, tim saya kena sambut dan bantu anda. Okey, deal? Deal? Okey, so macam mana? Adakah sesi hari ni sangat membantu? Saya memang betul-betul nak bantu. Saya punya niat, kami punya niat di Ricut dan saya secara personally-nya, saya nak anda buat bisnes nampak duit. Sebab saya tak suka bila saya selalu orang jumpa saya cakap, buat bisnes Tuan Nasrul, saya buat bisnes tak pernah nampak untung. Tadi ada tulis kat situ kan? Buat bisnes tak pernah nampak untung. Saya buat bisnes tak pernah nampak duit. Saya buat bisnes tak pernah dapat gaji. Ini benda-benda yang saya sakit hati dengar. Saya sakit hati bukan sakit hati dengan anda, tapi saya sakit hati sebab kami di Ricut tak berjaya bantu anda. Itu kegeraman yang kami ada. So terima kasih kepada anda yang di Instagram, tinggalkan nombor telefon. Good job. Tim kita insya-Allah akan bantu. Untuk slot this week dekat SACC masih ada ke? Tanya tim kami. Tapi untuk slot bukan kat SACC, kami dekat SCCC, Setia City Convention Center, nak ubah hidup. Setakat ni saya rasa kami dah tutup pendaftaran. Dah tutup pendaftaran sebenarnya untuk nak ubah hidup minggu ni dengan Dr. Azizan. Kita dah tutup. Okey. So insya-Allah kita jumpa lagi esok pagi. Anda boleh juga join saya. Saya ada satu grup lain di Facebook, grup personal, bukan grup personal, grup close group, nakurusbusiness.com/group. Dalam tu ada banyak ilmu percuma yang setiap pagi saya live. Dalam sesi saya, nama sesi tu bangun. Saya ada sesi bangun. Saya kejutkan anda pada bangun ni setiap pagi pukul 9. Anda join grup tu. Tim tolong tulis itu www.nakurusbusiness.com/group. Join grup tu. Dalam grup tu ada banyak live lagi. Terlalu banyak. Especially anda di Instagram. Banyak gila live dalam tu. Tapi tu grup Facebook lah. Pergi join grup tu. Dan dekat grup tu lah nanti tim kita akan, bukan tim kita, saya banyak live, saya banyak kongsi, saya banyak share dekat dalam sesi tu. Ulang balik FB tu. Okey, dia link. Anda tekan link tu, anda join grup Facebook tu. www.nakurusbusiness.com/group. www.nakurusbusiness.com/group. Anda join grup tu. Macam cik tadi, Cokoja Viral. Saya tak pernah tengok nama anda. Terima kasih sebab join live pada hari ni. Buat julung kalinya anda join. Tu dia, tim kita dah tulis kat situ. Anda join grup tu. Okey? Okey tak hari ni? Terima kasih. Cakap tahniah kepada diri sendiri, tepuk bahu sendiri. Cakap good job. Terima kasih kerana anda yang menonton, yang tak berhenti komen, which is very good. Saya sangat excited. So kalau siapa nak tim kami bantu, tinggal nombor telefon. Ataupun DM tim kami, tinggal nombor telefon. Susah kadang-kadang bila DM ni, tunggu korang nak komen, kadang-kadang nak tanya tengah buat apa, buat bisnes apa, lambat. So baik tinggal nombor telefon, kita call, dah kalas. Kita berborak dengan anda. Kita tanya, kita fahami anda punya situasi. Kalau anda ada situasi, kenali anda. Dan kalau kita cakap, okey, mungkin patut pergi sesi ni, dan kita akan propose. Okey? Boleh? Okey, good job tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Saya sangat-sangat excited dapat share. Dan esok kita akan ada sesi pendaftaran awal untuk nak ubah hidup 24 Januari esok. So saya harap kita jumpa.
di program Nak Ubah Hidup. Siapa jumpa saya dekat NUH nanti, jangan lupa tegur-tegur lah. InsyaAllah. So kita akan bersama-sama lah. Okay? Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih kerana menonton dari mula sampai habis. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richworks International Sdn Bhd. Mengucapkan tahniah kerana anda menonton dari mula sampai habis. Dan saya ucapkan dan saya doakan anda kaya dan berjaya. Dan semoga anda sentiasa berada di dalam lindungan Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Esa. Take care. Please save live ni. Tengok dekat dekat Facebook. Sebab ni Instagram. Kita boleh share 24 jam je story. Okay? Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.